السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله نحمد الله تعالى ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني فقولي أما بعد. Tuan Imam, tuan-tuan, puan-puan ahli jemaah sekalian, syukur alhamdulillah. Pada malam ini kita berkesempatan lagi untuk meneruskan pengajian kita dalam kitab Taisir Al-Alam juzuk pertama, muka surat 145. Pada malam ini kita akan sambung huraian hadis yang ke-61, Al-Hadisul Hadi wa Sittun. Sambungan pada malam ini, ma yu'khazu minal hadis, apa yang dapat kita petik daripada hadis ini. 1. Wujubul azan wal iqamah. Wajib azan dan qamat. Azan kita kata azan, kita tak kata bang lah, kita kata azan lah. Azan dan qamat. Akhazan min sighatil amri as-sadir minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna sighata taqtadi raf'ul hadis. Berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang kita sebut minggu sudah, umira Bilal an yasfa'al azan wa yutiral iqamah. Perkataan umir itu adalah perintah. Jadi berdasarkan kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapatlah kita katakan di sini bahawa azan itu wajib. Ini umir. Pandangan Ibn Hajar pula mengatakan ini adalah pandangan muhaqqiqi atau ipatain minal muhaddisin wal usuliyin. Adalah pandangan daripada ahli-ahli hadis ataupun ahli-ahli usul, mengatakan sama juga, mengatakan benda itu adalah perintah. Yang kedua, ma yu'khaz minal hadis, istihbab syaf'ul azan wa itarul iqamah. Digalakkan di sini menjadi satu syariat lah, bukan digalakkan saja. Mana kadang-kadang digalakkan tu ada pilihan, tapi ini tidak ada pilihan. Azan, kalimat azan itu dua-dua kali. Manakala kalimat ataupun kalimah di dalam qamat atau iqamah hanya sekali-sekali. Lianna al-wujuba mu'aridun bi sifatil lil azan wal iqamah sabitah. Ini adalah berdasarkan kepada apa yang disebut di dalam hadis yang lalu. Yu'khaz min majmu'il adillah jawazul jamil warid. Jadi kita dapat ambil hukumnya ini daripada apa yang telah pun kita sebut sebelum ini berdasarkan hadis-hadis yang tersebut. Yang ketiganya, syiddatul ihtimam bil azan alal iqamah. Berbanding di antara dua, di antara azan dan qamat, mana satu yang ihtimam, yang diambil berat?
diambil berat azan dulu daripada qamat. Likaunihi nida' lil ba'id. Karena apa? Karena azan itu dengan sendirinya kalimah hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah itu nida', panggilan. Ya, panggilan terhadap umat Islam yang berada di jauh daripada masjid untuk mendirikan solat. Sebab itu diulangkan dua-dua kali. Dan dikatakan ihtimam, diambil berat berbanding azan dengan iqamat. Yang keempat, dia kata yang dimaksudkan dengan syafa' al-azan iaitu dua-dua kali. Ya tak? Dua-dua kali itu, ulang dua-dua kali, ma'ada at-takbirat al-arba' fi awalih. Melainkan dia kata takbir di mulanya, di permulaannya, iaitu 4 kali. Ya tak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya selalu tegurlah, khasnya masjid saya sendirilah. Kalau nak wasal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masjidil Haram, Masjid Madinah cara itu. Tak? Kalau nak berhenti, nak wakaf, Allahu Akbar, berhenti sekejap. Allahu Akbar. Gitu. Tak? Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak kesampaian. Wakaf pun tak sampai. Wasal pun tak sampai. Oh, ini bukan Quran. Nak kena baca dengan tajwid. Tak. Mana-mana bahasa Arab saja tuan-tuan dan puan sekalian. Dalam azan kita ke, dalam qamat ke, dia dah masuk dah yang kita tajwid tu. Apa makna tajwid? Memperelokkan bahasa, sebutan bahasa Arab tu. Dah dimasuk dah. Walaupun dia tak faham, tapi ikut bagaimana yang dipelajarinya. Dan juga dikatakan sini wa kalimatut tauhid fi akhirih, iaitu la ilaha illallah, itu dinamakan kalimatut tauhid di akhirnya sekali. Itu dia. Fa innaha mukhassasah bi adillah ukhra. Ini adalah disebut di dalam hadis-hadis yang lain mengenai dengan ulang ini, akan kita berjumpa nanti insya-Allah. Yang kelima, yang akhir, ma yu'khaz minal hadis, apa yang dapat kita petik daripada hadis ini tuan-tuan dan puan sekalian, ialah al-muradu bi watril iqamah ma'ada takbiratain fi awwaliha. Dalam qamat, yang dikatakan sekali-sekali itu tak diulang, ma'ada at-takbiratain fi awwaliha, melainkan takbir 2 kali di awalnya. Tak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak? Wa qad qamatis salah, dan begitu juga qad qamatis salah. Qad qamatis salah. Qad qamatis salah itu fa innahuma masfu'atani li takhsisihima bi adillatin ukhra ataupun akhar. Yang kita sebut 2 kali di sini ada dalil di dalam hadis yang lain, akan kita berjumpa nanti. Itu kalimah azan. Baik, kita pindah hadis seterusnya, iaitu al-hadisus tsani wasitun, hadis yang ke-62. An Abi Juhaifah Wahb bin Abdullah As-Suwa'i qala, daripada Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah As-Suwa'i katanya, ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa fi qubbatil lahu hamra min adam. Kata Abdullah tadi, Abu Juhaifah tadi ini, aku pergi berjumpa dengan Nabi. Pada ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam sedang memakai baju yang kemerah-merahan. Itu dia. Qala fa kharaja Bilal biwudu'in. Kemudian aku nampak Bilal bawalah sebekas air untuk Nabi ambil wudu. Bilal ni
Jadi Bilal ni bukan tukang bang. Dia tukang bang lah, tapi Bilal ni juga adalah khadam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famin nasihi wa na'il fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alaihi khullatun hamra ka'anni anzur ila bayadi saqai. Maka di antara orang yang menyiram ni menyurus ataupun membasahkan Nabi itu, anggota Nabi itu, wa na'il, maka keluarlah Nabi dalam keadaan pakaian tadi ini, khulatul hamra tadi ini, ka'anni anzur, bila dah Nabi duduk, Nabi nak berwuduk, Nabi angkatlah sikit dia punya kain pakai dia tu. Kita kata jubah ke apa ke kita kata. Jadi kata Syekh tadi ini, dia kata ka'anni anzuru ila bayadi saqai. Seolah-olahnya aku nampak keputihan dua betis Nabi. Nabi nak berwuduk. Qala fatawadda'a wa azzana Bilal. Sebaik saja Nabi SAW mengambil wuduk, saya ambil wuduk, maka Bilal pun azan. Bilal pun azan. Qala faja'altu atattabi' bahu ha huna wa ha huna. Jadi aku tengok bila Bilal kumandangkan azan, aku tengok mulut dia. Dia beralih sana, dia beralih sini. Ini adab azan cara azan yaqulu yaminan wa shimala. Dia beralih ke kanan dan dia beralih ke kiri. Hayya 'ala salah, bila dia kata hayya 'ala salah, dia paling ke kanan. Kalau dua kali lah. Hayya 'alal falah. Ini pun tuan-tuan, khasnya tukang bang ni, dia hayya, punya hayya 'alas salah. Sebab yang ini salah. Maknanya di ujung tu ada ta marbutah. Bunyinya ta lah. Salah, bunyi ha. Kemudian yang keduanya hayya 'alal falah. Yang kedua itu ha. Mana kejayaan? Maka hayya 'alal falah, bagi belain sikit. Ada setengah kadang-kadang kita perhati sama dua-dua tu. Maknanya dia tak bezakan di antara sembahyang dengan kejayaan. Padahal beza tu. Ini sembahyang, solat. Ini al-falah, kejayaan. Bagi beza tu dia. Summa rukizat lahu anzatun fataqaddama wa shalla zuhr rak'atain. Sebaik saja Nabi SAW selesai wuduk, kemudian orang yang bersama dengan dia, apa yang dinampak oleh periwayat hadis ini, dia kata dia pun ambillah satu tungkat yang pendek, qasirah, dia pun pacaklah depan Nabi. Itu apa nama? Sitrah, tak? Wa shalla zuhur wa rak'atain. Maka Nabi SAW pun sembahyanglah zuhur 2 rakaat. Maknanya qasarlah ni. Summa lam yazal yusalli rak'atain hatta raja'a ila al-Madinah. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam masih sembahyang 2 rakaat sehinggalah baginda kembali ke Madinah. Ini matan hadis. Baik, sekarang ni barulah kita nak masuk makna al-ijmali, makna ringkas hadis ini. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam nazilan fil abtah fi a'la Makkah. Nabi SAW pergi ke satu tempat yang bernama Abtah. Abtah ni sebelah utara Mekah. Ada ke arah ke Madinah. Fakharaja Bilal. Maka Bilal ikut sama. Maka Bilal ini bukan saja tukang bang, dia juga sebagai khadam kepada Nabi SAW. Bilal pun ikut sama. Bi fadli wudu'ihi an-Nabi SAW.
Bilal ni biasanya dia perhati tengok. Kalau sekiranya ada lebihan air yang diambil wuduk oleh Nabi SAW, dia ambil yang tu dulu. Dia ambil, dia pun ambil wuduk. Wa ja'ala an-nas yatabarrakuna bih. Bukan saja Bilal, tuan-tuan dan puan sekalian. Para sahabat yang lain mengintai sama ada bekas yang Nabi ambil wuduk, ada baki air ataupun tidak. Kalau berebut, masing-masing nak ambil berkat, yatabarrakun. Nak ambil berkat daripada Nabi SAW untuk nak ambil wuduk. Wa azana Bilal. Lepas itu Bilal pun azan lah. Qala Abu Juhaifah, kata Abu Juhaifah, faja'allu atattabi'a fahu Bilal. Kata Abu Juhaifah ni, aku tengok mulut Bilal itu ketika dia sedang azan. Dia perhati sungguh. Wa huwa yaltafit yaminan wa shimalah. Dia kata ada satu ketika dia paling ke kanan. Satu ketika dia paling ke kiri, shimal. Inda qawlihi, ketika dia menyebut hayya 'ala salah ke kanan dan hayya 'alal falah ke kiri. Ya. Ini pun kadang-kadang tuan-tuan dan puan sekalian kita tengok orang azan tu tak hirau pun benda ni. Ini sunnah lah. Ya. Bilal ni buat depan Nabi yang Nabi akui. Walaupun Nabi tak tunjuk dengan kata-kata dia, Nabi tak tunjuk dengan perbuatan dia, tetapi ikrar daripada Nabi SAW, sunnah itu. Sunnah takririyah. Ya. Itu dia. Baik. Liyasma'un nas hais inna as-siratain hasun 'alal maji'i ila salah. Apa tujuannya? Apa tujuannya dipaling ke kanan, dipaling ke kirinya? Apa tujuan? Supaya boleh orang-orang ramai dengar suara azan tadi ini, hayya 'ala salahnya, hayya 'alal falahnya. Kerana apa? Ini hasun 'alal maji' ila salah. Satu kalimat untuk memanggil orang kepada jemaah sembahyang. Kalau begitu kita sekarang ni pakai speaker. Kalau beralih ke kanan lagilah tak kuat suara. Tak. Kalau paling ke kiri lagi tak kuat suara. Tak, ini sunnah. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan kadang-kadang ni saya nak tunjuk ni. Ni saya nak paling kanan ni. Hayya 'ala salah. Sama kuat ya. Tak kurang pun. Hayya 'alal falah. Tak? Jadi kalau ada orang kata jangan nak paling kiri kanan nanti slow suara. Tak. Ini nak hasun 'alal maji' ila salah. Jadi walaupun kita sekarang ni, zaman kita sekarang ni pakai speaker, duduk dalam bilik, suara tak keluar, suara keluar di atas sana, kita ikut sunnah. Mungkin orang sekarang ni dia pandang tak perlulah pandang kanan kiri dah. Dulu tak ada speaker, bila terpaksa naik di atas tempat yang tinggi tak azan, misal kata, tak? Sumaru kita lahu ramhun qasirah. Ni dia. Kemudian nampak Bilal tu tolong pacak. Ramhun qasirah ini maknanya macam anak panah yang kecil, yang pendek. Litakuna sitratul lahu fi salatih. Kenapa? Untuk menjadi sitrah kepada Nabi SAW ketika solat. Ini tuan-tuan dan puan sekalian, kita pun kena buat begitu. Katalah kita nak solat di tempat yang lapang. Katalah kita nak solat sunat dalam masjid ini. Pastikan depan kita itu ada sutra. Tiang ke, telefon kita letak ke, ataupun benda beg ke dan sebagainya letak depan. Ataupun kursi. Ataupun orang lain yang sedang solat, kita boleh jadikan dia tu sutra kita. Duduk belakang dia. Ini kadang-kadang ada masjid-masjid tuan-tuan dan puan sekalian, bila sembahyang sunat nak balik ni, kita orang lain nak balik, misalnya kita lepas solat Isyak ataupun sembahyang-sembahyang lain lah, dia sembahyang tu dekat belakang tu, dekat sahur yang terakhir. Jadi kita nak kena pergi pintu macam mana? Terpaksa nak lintas dia. Padahal kita dah baca dah dulu, melintas orang sedang solat itu
Yang Nabi SAW sebut sekian-sekian kita dah ambil dah. Maka dengan sebab itu, bagaimana nak mengelakkan orang melintasi kita solat itu, tolonglah buat sitrah depan. Tak? Walaupun tungkak yang kecil, yang pendek. Dalam masjid takkan nak pacak pula. Ambil kursi, atau ambil apa-apa, rehal kah? Di belakang tiang dan sebagainya. Sebab tu kita tengok masjid yang banyak tiang lagi bagus. Tak? Mudah duduk belakang tiang. Tu dia. Saya tengok masjid tuan-tuan ni, tuan-tuan ada tulis kan tu kan? Bagus tu. Peringat balik. Supaya orang jangan solat di belakang tu. Orang nak lalu, nak keluar. Itu maksudnya. Fasalla zuhur rakaatain. Baginda sallallahu alaihi wasallam solat zuhur 2 rakaat. Maknanya qasar. Ya tak? Summa lam yazal yusalli rubaiyah rakaatain hatta raja ila al-Madinah. Daripada baginda keluar itu, baginda terus solat 2 rakaat dalam perjalanan baginda sehinggalah baginda sampai balik ke kota Madinah. Likauni musafiran. Karena apa? Karena baginda dalam keadaan musafir. Itu dia. Itu makna ijmali. Baik, sekarang ni baru kita nak masuk ma yukhas minal hadis minal ahkam. Apa yang dapat kita petik di sini tuan-tuan dan puan sekalian mengenai dengan hukum hakam daripada hadis ini. 1. Masyru'iyatul iltifat al-muazzin yaminan wa shimalah 'inda qawli hayya 'alas salah hayya 'alal falah. Dikata disyariatkan supaya muazzin tukang bang ini, kita guna juga bang segala tak? Muazzin ni ataupun yang azan ini ke kanan dan ke kiri ketika dia menyebut hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Wal hikmatu fi hadza tablighun nas liyatu ila salah. Apa hikmatnya? Hikmatnya tidak lain dan tidak bukan untuk nak memperdengarkan kepada orang ramai supaya datang berjamaah di mana azan itu didengari. Macam kita sekarang ni disukakan di surau, di masjid, di mana saja. Ya tak? Yang kedua, masyru'iyatu qasr rubaiyah ila rak'atain fi safar. Sembahyang qasar dalam musafir itu masyru'iyah. Apa makna masyru'iyah di sini? Maknanya disyariatkan. Makna ini ada satu maidah, satu hidangan daripada Allah Subhanahu wa taala, satu pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala apabila kita dalam musafir, kita buat qasar 2 rakaat. Bukanlah tidak sah. Kalau kita sembahyang tamam 4 rakaat pun sah. Tetapi dah ditawar kepada kita untuk membolehkan kita senang, tidak ada masyaqqah dan semua, buatlah 2 rakaat. Itu dia, pisapar. Wa ya'ti insya-Allah dalam bab ini kita akan bahas secara khusus insya-Allah. Lepas ini kita akan menjumpa hadis lain. Kita tinggal dulu. Yang ketiga, masyru'iyatus sitrah amamul musalli walau fi Makkah. Disyariatkan juga supaya kita letak sesuatu sebagai hadangan kita hadanglah kan Israel depan kita walau fi Mekah, walaupun di dalam masjid Mekah. Kata Tok Syekh ni walau fi Mekah. Tak? Sama begitu sekali kalau boleh. Kalau di Mekah tu kita nak letak apa? Mungkinlah letak sesuatu benda yang kita bawa bersama dengan kita, beg ke apa sebagainya. Tapi bahaya juga tak? Nak letak beg yang berisi dalam tu, sujud tak khusyuk nanti. Rokok tak boleh nampak. Tak? Fikir-fikirlah apa benda yang penting, tak? Yang boleh dilakukan sebagai sutra. Dan dalam bab ini juga wayati insya-Allah akan kita kupas secara khusus bila kita bertemu dengan hadis setelah nanti. Dan yang keempat dia kata syiatu mahabbatis sahabah lin Nabi sallallahu alaihi wa tabarrukihim bi atsarih. Para sahabat ni tuan-tuan dan puan sekalian berhati-hati sungguh nak ikut Nabi
supaya berada bersama dengan Nabi. Kasih kepada Nabi itu bukan saja kasih nak sembahyang bersama Nabi, nak ambil berkat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga air lebihan wuduk baginda pun dijadikan keberkatan. Begitu sekali. Sebab itulah agaknya para sahabat dengan Nabi itu rapat. Ya tak? Yang dikatakan Abu Hurairah, ya, Ibnu Abbas, orang tu cukup rapat. Abdullah bin Umar. Walakin la yulhiqu bi zalika al-ulama was-salihun. Tapi perkara yang sama, tuan-tuan dan puan sekalian, kita tidak boleh buat kepada ulama dan orang yang soleh. Aku nak ambil keberkatan orang yang soleh ini, tak boleh. Nabi sahaja. Walakin la yulhiquhu bi zalika al-ulama was-salihun. Ini pandangan Tok Syekh pengarang kitab inilah. Fa inna lahu khususiyat yanfaridu biha an ghairihi. Karena apa? Karena ini adalah satu kelebihan yang Allah beri secara khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberi kepada orang lain. Masya-Allah, mereka tu bersama dengan Nabi, itulah kelebihan mereka. Kelebihan mereka, tuan-tuan dan puan sekalian. Kita ni begini ialah, bila kita pergi ke Mekah, Nabi pun pesan bila pergi Mekah, jangan lupa ziarah aku. Pergi ke Madinah, ada? Untuk kita nak bagi salam, nak ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila orang lakukan tabaruk dengan orang lain, tak boleh lah. Ini satu benda yang tak kena lah. Dia kata sini, fi haza wa amsalih faqad akhta. Salah. Tak boleh buat keberkatan dengan orang lain. Yang kelima, disebut di dalam hadis-hadis yang lain, kasirun nahyi an lubsil ahmar lirijal. Ini pakaian kita. Di dalam hadis yang lain, tuan-tuan dan puan sekalian, kita dilarang. Kita, maksud saya ni lelaki saya, lirijal. Kita sebagai seorang lelaki, kita dilarang, ditegah dalam hadis lah, dalam hadis ni, untuk memakai pakaian yang berwarna merah. Tak boleh. Merah ya. Merah betul-betul merah. Hak yang lemu kejar tu. Masuk kampung, beringatlah tu. Itu dia. Paminha ma fil Bukhari, di antara hadis yang menyatakan demikian, di antaranya, tuan-tuan dan puan sekalian, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil miyasir al-ham. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang memakai pakaian as-saub, yang sekira-kiranya yusbighunaha, yang dicelupkan, diwarnakan dengan warna merah. Itu dia. Jadi pakai pa zukirahuna, persoalannya macam mana di sini disebut dalam hadis ini ahmar ataupun hamra. Nabi pakai yang merah. Anna alaihi hulatun hamra. Ini dibahaskan oleh Ibnu Qayyim. Hadis tadi, tuan-tuan dan puan sekalian, kita berjumpa dengan kalimah di mana Nabi SAW dilaporkan oleh para sahabat, wa alaihi hullatun hamra, baginda pakai yang warna merah. Kita nak tengok apa kupasan daripada Ibnu Qayyim. Zakar Ibnu Qayyim fi Al-Hadi An-Nabawi. Ibnu Qayyim telah pun menulis di dalam sebuah kitab Al-Hadi An-Nabawi, Zadul Ma'ad atau Zadul Ma'ad, kitab Zadul Ma'ad, anal hullah huna, yang dimaksudkan khullah saya katakan pakaian tadi ini, laisat hamra khalisah, bukan pakaian itu berwarna merah tulen. Khalisah ini merah
Kalau kita hitam kita kata pekat, merah kita kata apa? Pink, pink. Oh. Merah pink. Kita kata khalisah ni pekat lah. Merah 100%. Dia kata laisat hamra khalisah. Wa innama fiha khuturun hamr. Malah pakaian itu dia kata begini. Ada garis-garis merah. Maknanya ada beberapa warna. Di antaranya ada khutut hamr yang garis merah, wasud dan yang garis hitam. Nampak tak? Ada garis merah, ada garis hitam. Wa ghalata man zanna annaha khamra. Maksud. Jadi bila tengok jauh, oleh kerana hitam dengan merah tu mana dulu nampak? Orang letak dua benda, hitam, merah. Yang mana dulu yang kita boleh nampak daripada jauh? Merahnya tak? Itu yang dijadikan khulatu hamra tu. Sebenarnya dua warna. Bukanlah hamra khalisah. Itu yang disebutkan oleh Ibn Qayyim tadi. La yukhatiluha ghairuh, tidak bercampur dengan lain. Melainkan dua itu saja, hitam dengan merah. Mungkin putih lah asal kain tu. Wallati aksar a'lamu hamr yuqalu la hamra. Oleh kerana mungkin banyak sikit warna merah itu yang nampak di kain yang berkenaan, akhirnya yuqalu la hamra. Dikatakan hamra. Mana merah? Itu dia. Wa ra'aitu naqlan an Syekhuna Abdul Rahman As-Sa'di annahu lais lubsuha li bayanil jawaz. Walau bagaimanapun apa yang disebut oleh Ibn Qayyim, dia petik daripada pandangan Abdul Rahman As-Sa'di. Dia kata kalaupun begitu, katalah begitu, nampak Nabi pakai hamra, di sini dia kata li bayanil jawaz. Kalau sekiranya ada orang Islam lain, kita siapa-siapa nak pakai merah, diharuskan. Begitu aja. Bolehlah, janganlah tanggal baju merah pula. Ini Nabi larang. Boleh pakai. Tapi jangan lalu depan lembu lah. Dah. Baik, seterusnya. Wa indi anna jama' Ibn al-Qayyim, pada pandanganku, kata Tok Syekh pengarang kitab ini, apa yang disebut oleh Ibn Qayyim itu satu pandangan yang ahsan lah, pandangan yang baik lah. Lian nahya 'anil ahmar al-khalisah. Ibn Qayyim kata yang dilarang itu adalah merah yang saya tulis tadi, yang pink apa kita tadi. Itu syadid, yang merah terang sungguh-sungguh. Pakai payah lebih sulit bayan jual. Baik, kalau sekiranya ada orang nak pakai juga, orang lelaki ni, orang lelaki ada nak pakai merah juga, dia nak pakai, boleh, libayan jawaz. Apa yang dibincangkan tadi ni diharuskan, harus. Wallahu alam. Itu kata Syekh pengarang kita ini, dikait balik dengan Ibn Qayyim. Zakara Qadi Al-Iyad. Apa pandangan Qadi Al-Iyad pula? Bahawa fil kalam taqdiman wa ta'khira ini, pandangan ada yang mengatakan takdim takhir ini, ada jamak tadi ini. Fatawadda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja bila biwudu. Wa yu'id qawluhu riwayatul Bukhari. Yang diceritakan bahawa apabila Nabi dah duduk satu tempat nak berwudu, lalu Bilal pembawalah satu bekas air wudu. Biwadu, kalau tuan-tuan nak kupas sikit bahasa Arab, dia bukan wudu. Kalau kata wudu tu, hak wudu kita ambil ni. Wadu, bila wadu itu air yang digunakan untuk ambil wudu. Itu dia. Ada. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi bil hajirah. Jadi Nabi pun keluar, dah Bilal pun bawa air, Nabi pun keluar. Fa atabi bi wudu'in fatawadda'a. Dia bawa ayat tadi ni, Nabi pun wudu.
Faja'ala an-nas ya'khuzuna min fadli wudu'ihi fayatamassahuna bih. Tu dia. Dicerita sini, para sahabat duduk tunggu ya. Duduk tunggu bila Nabi selesai ambil wuduk dengan air tadi ni, kalau ada baki air itu, mereka akan ambil air itu. Kalau yang tak boleh ambil wuduk, katalah sikit ada air, sekurang-kurangnya apa dia buat? Dia kata sini fayatamassahu nabi, celupkan tangan saja, sapu di badan, cukup sebagai tabarrukun, mengambil berkat. Tapi dengan Nabi lah, ingat yang tadi dah kita katakan tidak. Orang soleh ke orang-orang yang lain tidak Tuan-tuan dan sekalian nanti kita faham di sini seban besar boleh kot. Jangan dia hanya Nabi saja. Itu dia hadis yang kita baca malam ini dah selesai. Hukum hakam yang kita ambil di situ, banyak hukum hakamnya yang dapat kita faham. Itulah amalan kita, insya-Allah. Kemudian sikit lagi, Al-hadis salis wa situn, hadis yang ke-63. An Abdullah ibn Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anhu qala. Daripada Abdullah anak Umar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, inna bilalan yu'azzanu bilailin. Dia kata sesungguhnya Bilal itu bila dia nak azan sebelah malam. Kita ambil matan dulu. Fakulu hatta yu'azzinu ibnu ummi maktum. Maka makanlah kamu sehinggalah kamu dengar azan anak ummi maktum. Siapa dia? Abdullah. Itu matan hadis. Kita masuk huraian dia. Al-ma'na al-ijmali, makna ringkas. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam muazzinat. Bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua tukang azan. Masjid kita pun ada dua kena lebih. Bilal ibn Rabah. Pertama Bilal ibn Rabah wa Abdullah ibn Ummi Maktum. Yang keduanya Abdullah bin anak Ummi Maktum. Itu dia. Abdullah ni dibinkan kepada Ummi Maktum, ibu Maktum. Wa kana dariran. Yang Abdullah ini dariran. Dariran ni buta. Tak nampak. Tak nampak. Pakana Bilal yu'azin li salatil fajar qabla tulu'il fajar. Bilal, Nabi suruh, wahai Bilal, awak azan nanti, minta azan nanti bila naik fajar, masuk waktu subuh. Ingat, Bilal azan bila masuk waktu subuh. Lianna taqa waktu naum wa yahtaj an-nas ila al-isti'dad laha. Tidak, terbalik. Ulang semula. Pakana Bilal yu'azinu li salatil fajar qabla tulu'il fajar. Bilal diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya azan yang pertama sebelum naik fajar. Azan pertama. Bilal azan pertama. Karena apa? Karena azan pertama itu waktu orang tengah duduk tidur. Waktu naum. Supaya suara Bilal ni kuat, supaya bergerak orang-orang yang sedang tidur ila isti'dad laha qabla dukhul waqtiha, supaya bangun bersedia. Karena apa? Nak tunggu masuk waktu subuh. Sebab itu dia suruh azan yang pertama. Maknanya zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua azan subuh. Azan pertama Bilal, azan yang kedua Abdullah tadi. Bahkan sallallahu alaihi wasallam yunabbihu ashabu ila anna Bilal yu'azzin Bilal. Maka Nabi duk peringat kepada Bilal ni, awak inta kena azan
azan pertama. Faya'muruhum bil akli wasyurbi hatta yatlul fajar. Di samping itu, Nabi SAW beritahu para sahabat dia, kalau sekiranya kamu puasa, sama ada puasa sunat ke puasa wajib ke, kalau kamu puasa sedang makan sahur, makanlah, minumlah sehingga kamu dengar azan Bilal. Bila dengar saja azan Bilal, berhenti makan. Ummi Maktum, azan Bilal ni azan yang mula. Maknanya dia kata sini, faya'muruhum bil akli wa syurbi hatta yatlul fajar. Mereka kata, kalau sekiranya nak makan, kamu makanlah, minumlah sehinggalah naik fajar. Ini kita akan berjumpa dengan waktu imsak pula ni. Tak? Macam mana kita nak faham waktu imsak yang sebenar? Wa yu'azinul mu'azzin tsani, kemudian azan yang kedua. Tak? Wa huwa Ibnu Maktum, Ibnu Maktum dia akan azan yang kedua. Azan kedua ni naik fajar. Li'annahu kana yu'azzin ma'a tulu'il fajr tsani. Jadi Ummi Maktum Abdullah tadi ni dia azan bila masuk betul-betul waktu subuh. Wa zalika liman arada siyam. Ni dia. Bagi orang yang nak berpuasa pada keesokan harinya. Fahina izin yakuffu 'anil ta'am wasyarab wa yadkhul waqtu shalah. Dia kata sini, maka pada ketika itu berhentilah makan dan minum dan masuk waktu salah. Waktu sembahyang subuh. Baik. Tuan-tuan dan puan sekalian, di sini dapatlah kita faham bahawa waktu berhenti makan sahur itu waktu mana? Waktu masuk waktu subuh. Dan insya-Allah minggu depan kita akan bincang waktu imsak. Bagaimana pandangan kita bila kita baca hadis ini, insya-Allah. Untuk malam ni sekat inilah dulu yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah silap daripada kelemahan saya sendiri. Sama-samalah kita akhiri pertemuan kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.